Okay, jadi data parsing involving structure. Jadi kita ada structure macam mana? Okay, so dalam kelas yang sebelum ni kita tengok data parsing yang involve integer dengan double. Okay, jadi bagaimana kita call function, kemudian kita hantar sama ada integer ataupun double, dan function tersebut proses dan hantar semula kepada caller dia lah, ataupun kepada main. Okay, sekarang kita, kalau macam ni, kalau nak involve structure, okay, jadi saya terus pergi ke contoh lah. Okay, jadi ni projek yang saya dah buat lah. Bukan dah buat, saya dah create new project. Jadi saya ada lagi lah file create new project. Jadi ini sebenarnya dia blank project lagi lah, belum ada apa-apa lagi. Okay, tapi saya nak buat daripada mula. Saya nak tunjukkan macam mana kita type daripada mula. Okay, jadi ini nama projek yang saya buat adalah project 1.cpp, nama standard je lah. Okay, jadi kita nak declare satu kelas baru. Jadi kita buat apa? Kelas. Okay, nama kelas. Saya pun dah tengok kelas ni besar ke kecil. Okay, kecil Okay, kelas. Okay, jadi kelas saya bagi nama kelas ni adalah project. Okay, project 01. Saya bagi nama kelas ni adalah project 01, dan kita kena listkan apa yang ada di dalam kelas project 01 ni. Okay, jadi pertama sekali, kita ada variable dengan, pertama kali memang ada variable dengan function yang terlibat dalam project 01. Okay, jadi kita terus pergi ke public lah kan. Okay, public. Okay, jadi constructor project 01, constructor mesti nama. Okay, nama sama. Kemudian destructor project 01. Okay, selesai constructor dengan destructor. Jadi apa yang ada dalam project 01. Okay, sebelum tu saya nak buat apa kan? Okay, saya nak buat macam ni. Kita nak declare satu structure untuk coordinate. Satu structure untuk coordinate. Kemudian kamu faham kan, coordinate kita nak, kalau kita ada dua coordinate, kita boleh kira dia punya distance. Kita tahu coordinate adalah dalam x dan y, tapi distance adalah satu nombor lah kan. Okay, nombor nombor biasa lah, nombor double lah. Okay, nombor double. Jadi kita nak buat satu sebelum tu saya nak declare dululah, disebabkan kita program kita nak involve structure coordinate. Jadi kena declare structure dulu. Jadi type def struct. Okay, di dalam structure coordinate ni, saya buat double kan. Okay, double x dan y. Okay, double x dan y untuk simpan koordinat x dan y, dan bagi nama kepada structure ni. Jadi saya letak sini nama structure ni adalah point. Okay, jadi point. Okay, jadi dalam ni selesai lah. Okay, saya buat saya declare satu structure untuk simpan koordinat x dan y. Okay, dan kita punya mission dia, kita ada dua koordinat, kita nak kira distance dia, tapi nak kira distance tu kita call function. Kita buat special function untuk calculate distance. Okay, jadi special function tersebut kita ada kat sini lah. Okay, jadi kita kena ingat, kalau kita, saya buat dulu. Nama function tersebut ialah calc distance. Okay, jadi nama function ni adalah calculate distance. Ada yang nak bercakap ke? Nak soalan lah, bukan nak bercakap. Ada yang nak tanya ke? Tak ada Sebab saya dengar ada suara kot nak bertanya. Tak ada. Okay, saya buat satu nama projek, satu nama function, iaitu calculate distance. Okay, tapi
calculate distance ni nak ada apa dia punya parameters. Kita nak hantar 2 point kan. Jadi 2 point dia kan kita boleh buat point. Okey, dan dia akan selepas dia kira distance, dia akan pulangkan semula kepada siapa yang call tu dalam, sebab kita tahu yang kalau dah jarak mestilah sesuainya nilainya double. Jadi kita buat double. Jadi complete function declaration double calculate distance call distance ni untuk merujuk pada calculate distance lah. Point. Maksudnya apa? Maksudnya calculate distance ini mesti menerima mesti menerima 2 point. Maksudnya point 1 dengan point 2 ataupun point A dengan point B. Jadi bila dah ada A dan B, dia akan calculate distance dan dia akan pulangkan semula lah kepada siapa yang kepada mana function yang call dia. Okay, jadi saya buat satu ni dulu. Okay, jadi dalam main, biasa kita guna void lah. Jadi saya tukar kepada void. Okay, dalam main kita kena tapi kita buat kita create function calculate distance, ataupun kita kena kita kena constructor dengan destructor kena ada dulu lah. Okay, di project ini adalah constructor. Okay, tak ada apa-apa kan dalam constructor. Setakat ni tak ada apa-apa. Destructor pun sama. Okey, kemudian function. Function calculate distance ni. Okey, jadi kita buat nama kelas jadi double point. Mesti ada yang sambut dia, jadi point A, point B. Ni dia punya body dia. Apa yang ada dalam apakah body untuk calculate distance, apa yang isi kandungan dia. Calculate distance adalah fungsi untuk kira distance setelah diterima point A dan point B. Dan A ni kena ingat, A ada X dan ada Y. Jadi point A ada X dan ada Y. Point B pun sama, ada X dan ada Y. Jadi calculate distance. Apakah rumus distance? Rumus distance ni kita kena ada satu satu variable untuk simpan distance. Jadi double D, yang di mana D sama dengan apa? D sama dengan punca kuasa lah. Rumus untuk jarak antara 2 point. Jadi SQRT square root. Jadi punca kuasa Y2 tolak Y1 kan. Y2 tolak Y1 kuasa 2 tambah dengan X1, X2 tolak X1 kuasa 2. Jadi kena mula-mula sekali kena power dululah kuasa 2. Jadi square root POW B dot X tolak A dot X 2. Ni adalah untuk tambah
POW B dot Y tolak dengan A dot Y pun janganlah kuasa kuasa 2. Okay, itu rumus untuk jarak. And then okay, hantar semula lah. Okay, return D. Okay, dalam main, okay, saya buat macam ni lah. Saya buat dalam main akan, okay, main kita akan declare dua point dalam main. Jadi tak perlu kita declare dalam constructor. Jadi declare dalam, okay, dalam main. Okay, jadi saya nak declare, okay, dalam main kita ada 2 point. Kita katakan, saya declare point A dengan B. Capital saya guna capital. Capital A dengan capital B. Okay, dalam main saya declare point A, point B. Okay, jadi saya bagi nilai untuk A, okay, untuk titik A, jadi A dot X, okay, sama dengan 4, A dot Y, okay, sama dengan 8. Okay, jadi saya letak note pastilah. Jadi A adalah 4, 8. Okay, dan point untuk point B pula, B dot X sama dengan negatif 1, B dot Y kosong. Okay, jadi ini adalah koordinat A dan B lah. Okay, jadi A dot X sama dengan 4, A dot Y sama dengan 8, B dot X negatif 1, B dot Y sama dengan 0. Okay, jadi kita ada 48 dengan 1, 0. Dan kita nak minta calculate distance, function calculate distance, tolong kirakan okay, apakah distance dia. Kita tak buat calculate distance tu dalam main. Okay, jadi macam mana nak buat? Kita kena, okay, first kita kena declare object dulu kan. Okay, biasanya objek tu kita declare kat bawah ni lah. Okay, apakah kita bagi nama, okay, project, jadi project 01. Okay, dia punya, saya bagi P, sama tak P, okay, kita guna K lah, K. Jadi K ni adalah objek untuk handle project 01. Jadi linker lah, ataupun dia punya wakil lah. Okay, kalau kita nak call calculate distance, okay, disebabkan calculate distance akan hantar satu nilai double, jadi kena ada yang receive lah. Okay, jadi dalam main kena ada sini double. Okay, jadi double, mungkin double D, capital D. Okay, jadi D equal to, okay, K dot, okay, jadi K dot apa? Dot calculate distance lah, dia ada list kat sini kan. Nampak K dot maksudnya dia dapat apa function yang nak dipanggil, jadi calculate distance, jadi K dot calculate distance. Okay, kemudian calculate distance mesti terima dua point, mesti terima dua structure point. Jadi kita hantarlah, jadi apakah yang kita nak hantar, kita akan hantar A dan B. Okay, valid sebab apa? Sebab A ni adalah point, B pun adalah point. Jadi nilai dalam A akan dihantar ke calculate distance dan disimpan dalam point small a. Okay,
Tengok dalam declaration ni tak ada tak ada public variable public variable tak ada. Jadi semua variable tak berkongsi, semuanya local. Maksudnya bila A dalam main hantar, small a dalam projek dalam calculate distance akan terima. Okay, jadi small a buat calculation dekat sinilah nilai ni diperlukan untuk buat calculation dan disimpan dalam D. D juga adalah local. Okay, local variable. Okay, tapi return D di sini jadi nilai D dihantar kepada siapa yang call dia. Okay, dalam main call jadi nilai D small d dalam calculate distance dihantar dan diterima oleh capital D dalam main. Okay, jadi kalau kita cuba tengok apakah nilai dia. Jadi printf lah. Okay, printf. Okay, distance. Distance. Okay. A. Okay, A. Koordinat A apa? Ni kita tak boleh main tulis lah. Kita pakai identifier lah. Okay, percent. Okay, percent 0.1 lah. Okay, 0.1. LF. Percent 0.1. LF. Okay, N. B. Percent. LF. 0.1. LF. Is apa? Okay, percent 0.4 LF. Mungkin sebab dia punca kuasa kan. Okay, jarak. Okay, kita bagi titik perpuluhan lebih sikit lah. Jadi saya letak 2.4. 4 titik perpuluhan. Okay, N. New line. Okay, dan dia punya variable dia. Variable yang pertama AX lah. A dot X. Yang kedua adalah A dot Y. Kemudian LF identifier yang berikutnya adalah B. Okay, B dot X. Kemudian B dot Y. Dan last sekali adalah D. Capital D bukan small d. Small d kat dalam kelas project 01 bukannya main. Okay, jadi inilah kod untuk kira distance melalui kelas lah ataupun data passing object oriented. Okay, jadi kita cuba run. Okay, jadi ni dia punya output dia. Okay, distance between 48 B negative 10 is 9.434. Saya tak tahulah betul ke tak kita tengok pada rumus kita lah. Jadi kalau ada yang rajin nak verify betul ke jarak dia. Sebab saya tak ada pen dengan kertas pula nak lukis. Jadi sebab apa yang program ni buat ikut apa yang kita tulis kan. Okay, jadi saya harap rumus distance yang saya letak kat sini betul lah. Square root POW titik B dot X. B dot X tambah dengan POW. Okay, maksud dia ini macam Y2 lah kan. X2 tolak dengan X1 kuasa 2 tambah dengan Y2 tolak Y1 kuasa 2 dan tambahkan dan semua sekali kita punca kuasa. Itulah rumus jarak kan. Jadi harap betul. Okay, dan kalau kamu boleh verify sama ada sama betul ataupun tak lah kan. Okay, jadi itulah penggunaan data passing yang melibatkan structure. Maksudnya bukannya dia tak limited to double integer double integer dia dan yang lain-lain itulah macam tapi biasanya double integer lah kan. Okay, kita juga boleh gunakan untuk structure yang kita declare. Jadi kalau kita declare satu point, kita boleh hantarlah point. Boleh juga kita boleh hantar balik semula point. Contohnya macam ni lah. Kalau kita nak cari titik tengah pula. Kalau nak cari titik tengah, kita hantar 2 point mestilah nak dipulangkan satu point kan sebab dia titik tengah. Okay, jadi kalau titik tengah, macam mana kita nak tambah? Okay, jadi kat sini akan jadi apa? Okay, kata sini kita bagi nama, saya bagi nama nama
nama ni lah, nama function dulu. Saya buat sini calculate mid. Mid maksudnya mid itu tengah lah. Mid middle. Sama juga kena terima dua point. Ini dalam function declaration. Dan dia mesti hantar bila sebab titik tengah dia juga point. Dia juga coordinate kan. Jadi kena hantar juga point. Jadi point middle ni. Dan point. Jadi kita type lah body untuk function calculate mid ni. So kita buat point project K01. Dah ada sini. Calculate mid point A, point B. Boleh guna A dan B yang sama sebab ini adalah local variable. Local variable. Sekejap sorry biasalah. Ada gangguan sikit. Ini adalah body untuk calculate mid tadi, untuk kira titik tengah. Jadi untuk kira tadi saya cakap tadi, kita guna point A dengan point B yang sama. Variable yang sama, tapi jangan risaulah, ini adalah local variable. Local variable maksud dia dalam setiap function, kalau local variable kita boleh guna balik variable yang not listed dalam sama ada dalam define ataupun dalam public variable. Jadi dalam case kelas ni dia tak ada public variable, jadi kita boleh guna sebarang variable. Jadi variable A dan B walaupun sama dalam calculate distance, tapi dia punya dunia dia orang berbeza lah. Jadi untuk kira titik tengah, kita declare point yang baru lah. Jadi saya letak sini point point C, yang di mana C dot x sama dengan C dot x adalah titik tengah x untuk antara A dan B. Jadi saya kena buat kurungan lah, A dot B dot x lah. Sebab B titik kedua kan, jadi B dot x tolak A dot tambah tambah A dot x. Dan kena bahagi 2. Dan C dot y pula B dot y tambah A dot y tambahlah bahagi 2. Jadi C settle. Jadi C adalah titik tengah untuk A dan B, tapi kita kena calculate mid ni, dia kena return point. Jadi return C. Jadi siapa yang call calculate mid ni kena terimalah 1 point. Jadi saya letak kat sini double D, kemudian saya recall je C. Jadi C equal to K dot calculate mid point. Mid hantar dia bukan askar ke? Askar B. Ada yang nak tanya ke? Tak tercakap. kan tak tahu Oh sorry. dia macam bawang
apa ni, C tu adalah point lah sepatutnya kan. Saya salah. Jadi point C lah sepatutnya, sebab C tu adalah di tengah, jadi C kena point D itu distance, jadi double lah. Double D point C. Tak ada error lah. Dan kita cuba. And the point is, atau point in between lah kan. Okay, the point is C. 2%.1 LF. Okay, %.1 LF. Okay, kena banding line dulu. To C dot X, C dot Y. Okay, ini saya run. Okay, ini dia punya output dia. Okay, jadi and its middle point is C, 1.5 dengan 4. Okay, 1.5 wajar betul lah kan, 4 tambah ni dia 3 bahagi dengan 2. Okay, 8, antara 8 dengan 0, tengah-tengah dia adalah 4. Jadi sama lah, 4 dengan negatif 1, tengah dia adalah negatif 1.5. Okay, jadi tu cara okay. Jadi itulah dia serba sedikit contoh data transfer yang melibatkan structure, yang di mana structure juga boleh dihantar, dan diterima. Okey. Jadi setakat ini saya nak stop dulu hari. Okey, jadi setakat ni ada apa-apa soalan tak yang nak tanya? Sebelum kita pergi ke data transfer yang melibatkan array. Okay, kalau tak ada, tapi saya nak berhenti sekejap dalam 2-3 minit. Nak meninjau situasi. Okay, sekarang ni kita pergi ke data passing yang melibatkan array. Okay, data passing yang melibatkan array ni kena dia macam dia special sikit lah, sebab kalau kita tengok contoh-contoh yang saya buat sebelum ni untuk return value, semuanya macam satu nilai kan. Contohnya macam nak kira distance, walaupun dia terima 2, dia hantar balik 1, dia tak hantar 2 kan. Jadi setiap function memang dia dapat return satu nilai sahaja. Tapi macam mana kalau dia melibatkan array? Okay, jadi kalau melibatkan array, memang kena dia untuk return itu dia automatic return. Kalau array dia automatic return. Macam mana automatic return? Okey, kita tengok. Saya sambung kita punya kod. Okey. Okey, kalau tak nampak apa-apa, sila maklumkan. Okey, ni saya tengah kongsikan Visual Studio. Jadi macam mana kalau kita nak buat array? Macam ni lah saya buat satu benda simple lah. Vektor, ingat tak dulu kita buat contoh vektor. Jadi vektor ada 3 elemen kat dalam tu, jadi V1, V2, V3 kan. Jadi macam mana kalau kita nak tambah vektor? Jadi kalau kita tambah vektor, kita akan tambah setiap elemen I, J, K dia lah. Jadi V1 akan tambah, kalau kita ada 2 vektor V dengan W, jadi hasil tambah dia akan jadi V1 akan tambah W1, V2 akan tambah W2, dan V3 akan tambah W3. Jadi kalau melibatkan
data passing tu melibatkan array, jadi saya letak sini define dululah. Okay, define n3. Okay, jadi ni untuk size array kan. Okay, jadi dalam dalam ni, dalam main ni akan ada satu array. Jadi saya buat kat sini. Okay, data passing for array. Jadi yang atas ni adalah for structure kan. Mana kat sini? Yang kat sini ni. Okay, saya letak data passing for structure. Okay, jadi untuk array. Okay, jadi katakan saya declare satu array. Okay, mungkin int lah. Saya letak int dulu. Okay, int v n plus 1 and juga w n plus 1. Okay, dan saya bagi nilai lah. Terus secara directnya v1 sama dengan 3. Ni lambat sikit lah. Okay, v2 sama dengan negatif 1. v3 sama dengan 0. Okay, untuk w pula, w 1 sama dengan negatif 2. Okay. Ataupun ni saya buat nilai dia lah. Nilai dia jadi V adalah kalau bentuk vektor lah kan. 3 negatif 1 0 dan W pula sama dengan bentuk vektor negatif 2 7 negatif 4. Jadi V dengan W merupakan satu array lah. Dua array lah untuk V dan W. Jadi kita nak tambah dua-dua vektor ni, V tambah W, tapi kita tak mau buat dalam main. Kita nak minta satu function baru yang kerja dia cuma tambah vektor. Jadi kita kena declare dekat sini lah. Jadi kalau untuk array memang kena declare sebagai void. Ni kena ingat selalulah. Untuk kalau kita nak return array memang kena declare sebagai void. Walaupun kita tahu yang void ni dia tak return apa-apa, tapi disebabkan dia array, dia special sikit. Kalau array memang kena void dan dia punya return dia akan dibuat automatic. Automatic macam mana kita tengok. Jadi void kat sini saya buat sini add vector kan. Jadi satu fungsi baru iaitu add vector, dan add vector ni mesti terima dua vektor lah. Mesti terima dua vektor yang kita kena letak. Tapi tadi vektor kita declare sebagai integer kan. Betul, integer. Jadi kena int. Disebabkan ini array, jadi kita kena bagi tahu yang ini adalah array. Jadi dia punya style dia adalah int buka n plus 1 macam tu. Kemudian koma, sebab ni ni adalah untuk, maksudnya ni adalah parameter ataupun variable pertama yang kena terima adalah int n plus 1. Maksudnya dia akan terima array bersaiz 4 lah, bersaiz 3 tambah 1, dan dia akan terima lagi satu array. Jadi kita buat sini int n plus 1. Jadi macam tu. Ni adalah declaration untuk data passing yang melibatkan array. Jadi buat void, dia mesti sentiasa void. Kemudian ni adalah dia punya nama function. Kemudian apa yang nak diterima? Satu array yang bersaiz 3, one dimensional. Ini adalah juga one dimensional array yang bersaiz 3 tambah 1 lah. Bersaiz 4. Dan kita sentiasa declare sebagai kita sentiasa declare sebagai void lah. Tapi lupa pula saya, disebabkan dia ada tambah, tambah maksudnya dia akan melibatkan 3, maksudnya hasil tambah
hasil tambah dua array ni akan dapat array yang baru. Hasil tambah V dengan W kita akan dapat katakan Y lah. Okey, Y. Okey, V, W, X, Y, Z. Kita letak sebelum V apa? U lah. U. Okey, U. Okey, kita akan dapat U. Dan U tersebut kena hantar juga. Jadi kalau yang melibatkan array, okey, masa dia tambah dua array, kita dapat array yang baru. Contohnya lagi semacam matrix lah. Kalau kita ada matrix A, matrix B, hasil tambah dua-dua matrix tersebut, matrix A dan matrix B akan dapat matrix C. Jadi dia involve 3 matrix sebenarnya. Dia ada 3 matrix, iaitu dua matrix, matrix yang dah ada nilai, dan C adalah hasil tambah A tambah B. Jadi saya dah miss sikit kat sini. Sepatutnya dia ada, saya kena declare lagi satu lah. Okay, saya declare sini sebagai Z n plus 1. Okay, jadi Z ni adalah untuk simpan. Okay, untuk simpan Z ni adalah untuk simpan hasil tambah V dan W. Okay, jadi saya letak nota lah kat situ. Okay, kemudian di mana Z sama dengan V tambah W. Okay, Z pun kena array lah. Okay, dan Z juga perlu dihantar kat array ni. Jadi kena ada tambahan kat sini lah. Jadi int n plus 1. Okay, jadi kita, maksudnya apa? Maksudnya, ini array yang pertama. Array yang pertama adalah V, array yang kedua adalah W, array yang ketiga adalah Z. Okay, tapi Z belum ada nilai. Kita just hantar tapi tak ada nilai. V dah ada nilai, W ada nilai, tapi Z belum ada nilai. Okay, jadi kita tunggu. Kita minta add vector yang beri nilai kepada Z. Okay, jadi tengok kita tulis dia punya. Okay, body. Okay, kat sini ada void lah. Okay, void. Okay, nama kelas, project 01. Okay, so sini ada add vector. Okay, kat sini akan ada int. Okay, apa yang nak terima? Okay, kita terima yang tadi U kan. V, yang pertama adalah V. Jadi saya guna small v dekat sini. Jadi V n plus 1. Kemudian int W n plus 1. Okay, dan int Z n plus 1. Okay, jadi kita dalam dia punya, body dia, kita tahu yang ni fungsi add vector ni hanyalah untuk nak tambahkan vektor W dengan V dengan W, jadi tambah dua vektor yang tadilah elemen. Dia akan tambah setiap elemen, jadi kita boleh buat loop lah. Okay, jadi for I equal to 1, I less than or equal to n, I plus plus. Okay, jadi apakah hasil tambah? Hasil tambah kita nak simpan dalam Z. Jadi Z I, Z I sama dengan V I tambah W I. Jadi V adalah vektor yang pertama, W adalah vektor yang kedua, Z adalah hasil tambah. Jadi bila I sama dengan 1, jadi Z1 sama dengan V1 tambah W1. Bila I sama dengan 2, Z2 sama dengan V2 tambah W. W2. Dah cukup. Tak payah return apa-apa lah sebab dia void kan. Jadi void tak akan ada return. Jadi apa sebenarnya yang berlaku? Jadi tengok. V dalam main hantar V, main hantar W, main hantar Z. Jadi V dia terima dalam sebagai dekat sini. Jadi V, capital V dalam main hantar dalam add vector, diterima sebagai small v. Capital W hantar daripada main hantar ke add vector dan diterima sebagai small w. Dan Z pun sama. Capital Z hantar ke add vector. Dan dia add vector terima sebagai small z. Jadi untuk array, sebarang perubahan nilai pada fungsi add vector ini terhadap array V, W dengan Z,
automatik akan mengubah nilai di dalam main. Itu maksudnya tu. Maksud automatik tu maksudnya kalau kita kacau nilai V dalam add vector, jadi V dalam main pun akan automatik terganggu. Maksudnya dia akan berubah lah. Dan W, tapi dalam case dalam function add vector ni, V dengan W tak ada perubahan nilai kan. Jadi V dengan W akan kekal lah. Tetapi Z diberi nilai baru iaitu Zi sama dengan Vi tambah Wi. Maksudnya kita tambah step elemen V dan W, jadi nilai Z dah berubah. Jadi perubahan nilai Z ini secara automatik akan mengubah akan mengubah kedudukan. Kalau kita call function add vector, kita hantar V, W dengan Z. Jadi bila Z berubah dalam add vector, jadi Z dalam main pun akan berubah. Okay, jadi saya call function add vector. Jadi k dot add vector. Okay, hantar apa? Hantar V, W, Z. Oh sorry, dalam ni guna capital. Sorry. V, W, Z. Okay, nama K dot add vector. V adalah array yang pertama, V array yang kedua, W, dan Z adalah hasil tambah dia. Jadi kalau kita nak tengok dia punya nilai dia, tapi disebabkan dia ada array, jadi kena guna loop lah. Ataupun tak payah guna loop lah, kita dah printf je lah. Printf new. Saya terus paparkan dia punya hasil je lah. Dia punya hasil dia jadi new. Ataupun sebab saya nak display VW dengan Z kalau tak pakai loop for, macam nak jugalah. I less than or equal to N. N plus N lah. I plus plus. Jadi printf macam mana nak buat ni? Ini label VW dengan Z. Lepas tu kita display kat sini. So boleh printf percent d slash t percent d slash t percent d slash n. So jadi V I W I Z I.
Okay. Apa saya bawa sini? Label ke sini. Z sama dengan V tambah W. Okay, saya run. Oh, kat sini pun kena slash n lah. Okay, ni dia punya output dia. Kita tengok V, W dengan Z. Yang dimana Z sama dengan V tambah W 3 tambah dengan negatif 2 dapat 1. Negatif 1 tambah dengan 7 dapat 6. 0 tambah negatif 4 dapat negatif 4. Okay, jadi boleh boleh harap boleh faham lah kan. Okay, macam mana nilai, macam mana Z di sini boleh dapat nilai. Okay, bagaimana Z yang dalam main ini, Z dalam main pada awalnya tak ada, kita ada nilai kan, tak ada nilai, tapi dia dapat nilai yang betul iaitu V tambah W sebab bila kita call function add vector dan Z merupakan array, okay, dia pergi ke sini Z dan dia terima dalam add vector ni sebagai small z, jadi sebarang perubahan kalau ada perubahan nilai untuk small z dalam small z dalam dalam add vector akan automatik mengubah nilai dalam yang mana ni, maksudnya dia macam link lah. Kalau array ni dia jadi link, maksudnya v dalam main dia ada link dengan small v dalam add vector, w dalam main dia ada link dengan small w dalam add vector, z dalam dalam main dia ada link dengan small z dalam add vector. Jadi v w z ni kalau ada perubahan nilai dia akan mengubah nilai. Contohnya macam ni lah, kalau saya ubah nilai w, saya ubah nilai v dalam dalam ni, maksudnya ni saya buat ni selepas dia kira tambah, maksudnya akan berlaku sedikit masalah lah, bukan sedikit masalah lah, sedikit tak betul lah kira kan. Jadi saya di sini saya tambah, saya ubah nilai v1 sama dengan kosong. Nampak? v1 sama dengan kosong, small v, saya ubah nilai small v, bukannya capital V, saya ubah nilai small v tapi dalam add vector. Jadi kita tengok apa yang berlaku pada capital V dalam main. Okay, ni dia punya output. Nampak tak? Capital V pun jadi 0 juga. Tapi Z sama dengan W tambah V sama dengan 1. Sebab apa? Sebab nilai Z diupdate sebelum kita ubah nilai. Sebelum kita ubah nilai nilai mana dia? Ni nilai V sini, nampak nilai Z kita tambah V dengan W sebelum nilai V diubah. Lepas dia kira Z baru kita ubah nilai V. Di V V1 sama dengan kosong. Jadi automatic capital V1 dalam main pun berubah daripada 3 jadi kosong. Okay, jadi itulah data passing yang melibatkan array. Okey, jadi sampai sini ada tak sebarang soalan? Boleh faham tak? Okey, jadi dengan contoh tersebut kira tamatlah silibus kita. Okay, ada sebarang soalan? Tak ada Okey, tak ada betul lah, confirm tak ada. Okey, jadi kalau tak ada kita maka boleh boleh saya boleh close lah. Tapi tak boleh live lagi lah, jangan live lagi sebab saya nak ambil gambar masa dia kita close kuliah lah. Masa dia berakhir lah kuliah yang yang online ni kan. Okay. Ada yang nak tanya? Yang 3 tu yang dulu Kalau saya tak dengar. Saya tak berapa dengar soalan tu. Ada yang tanya tapi tak berapa dengar. Boleh ulang balik? 3 itu yang dulu Sem semester 3 sem 1 tahun 3 semester 1.
sorry, semester 2 juga. Semester 2. Maksudnya dia ini sekarang ni memang ada tengah ada lah 3353 memang saya yang mengajar lah. Tahun 3 semester 2. Kalau numerical method sem tahun 2 semester 1 next sem. Jadi dalam numerical method tu bila saya mengajar memang pakai programming lah. Bukan kita belajar programming, kita nak solve benda tu guna banyak benda yang kita boleh solve guna programming sebab dia melibatkan pengiraan berulang. Bila pengiraan berulang, look for memang dia punya kepakaran dia lah. Look for tu adalah untuk membuat pengiraan berulang. Okey, boleh on semua kamera. Saya nak screenshot untuk sebagai okey, ada tak? Boleh? Okey. Itu dia. Okey, nasib baik kalau yang lelaki lah rambut dia boleh potong kan. Kalau tidak jadi marok lah semua. Alright. Okey, terima kasih semua. Okey, saya tengah record sekarang. Saya tengah screenshot. Okey, page 1. Okey, page 2. Okey, freestyle sikit. Okey, buat muka ceria. Buat muka ceria sikit. Okey, freestyle piece ke apa ke. Okey, sekejap. Okey, semua terima kasih atas kerjasama. Okey. Untuk silibus lengkap, tapi macam saya cakap tadi lah, kalau untuk kalau kamu ada request nak buat perbincangan perbincangan salah satu soalan peperiksaan yang lepas, so kita mungkin boleh selit pada hari Ahad nanti. Okay, kita boleh bincang di dalam WhatsApp. Okay, terima kasih semua. Jadi sekian kelas pada malam ini. So kamu boleh tinggalkan meeting lah. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Thank you. Okay. Thank you, sir. 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 Okay, selamat malam. Ni yang tinggal ni dia ada benda nak tanya tu. Tak ada, sir. Ya. Nampak ikat. Ya, ada kan end meeting lah. Okay.